Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan kamilah. وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat lagi bersiaran dalam program pengajian kuliah di Surau As-Sa'adah, Apartmen Rakyat. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincangkan sambungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kedua dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah berkenaan dengan kedatangan Jibril alaihissalatu wassalam bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Islam dan iman. Dalam bulan yang lalu kita telah bincangkan berkenaan dengan rukun Islam yang keempat, iaitu menunaikan zakat. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan pengajian kita berkenaan dengan rukun Islam seperti mana yang telah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pertanyaan Jibril itu. Maka Nabi mengatakan bahawa al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. InsyaAllah tuan-tuan, rukun Islam yang kelima pada pagi ini yakni berkenaan dengan menunaikan haji di Baitullahil Haram. Ya. Wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, menunaikan haji di Baitullahil Haram, rukun Islam yang kelima. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan satu hari bulan Zulhijjah. Satu hari bulan Zulhijjah bermakna kini dah masuk dipanggil bulan haji. Orang Melayu kita panggil bulan haji. Ya, bermula daripada hari ini sampailah kepada 9 hari bulan Zulhijjah kita disunatkan berpuasa. Ya, 1 hari bulan Zulhijjah sampai 7 hari bulan Zulhijjah dia panggil puasa Zulhijjah. Niat puasanya sahaja aku puasa bulan Zulhijjah kerana Allah Ta'ala. Sunat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku berpuasa bulan Zulhijjah, sunat kerana Allah Ta'ala. Kemudian pada 8 hari bulan Zulhijjah
kita disunatkan juga berpuasa, yakni sunat puasa tarwiyah dia panggil. Ya. Sahaja aku berpuasa hari tarwiyah, sunat kerana Allah Ta'ala. Kemudian pada 9 Zulhijjah, kita panggil puasa Arafah. Ya. Puasa Arafah yakni sunat juga kita puasa pada hari itu, yang mana niatnya sahaja aku puasa hari Arafah kerana Allah, sunat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku puasa hari Arafah sunat kerana Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam 1 hingga 9 Zulhijjah ini digalakkan kepada kita bukan sahaja melakukan amalan sunat berpuasa, bahkan digalakkan kepada kita juga memperbanyakkan amalan-amalan kebajikan, ya, seperti mana sedekah, bantu fakir miskin, melakukan amal ibadah sunat yang lain. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah dalam tazkirah ringkas ini kita akan bincangkan berkenaan dengan menunaikan haji di Makkah. Tiap-tiap orang Islam yang cukup syaratnya wajiblah mengerjakan haji. Ya, tiap-tiap di kalangan kita orang Islam, apabila cukup syaratnya mestilah wajib, hukumnya wajib menunaikan haji, yakni melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kita ulang balik, rukun Islam yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan sembahyang. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan, 30 hari di bulan Ramadan. Yang keempat, melaksanakan zakat, ya, melaksanakan zakat. Telah kita bincangkan pada bulan yang lalu. Yang kelima, menunaikan haji di Makkah, ya. Jadi syarat-syaratnya, syarat yang cukup syarat itu ialah yang pertama orang Islam, ya. Syarat haji ialah orang Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, mukallaf, ya. Mukallaf, anak yang belum balik dan orang yang tidak berakal, maka tidak wajib kepada mereka itu. Yang keempat yakni kuasa, ya, berkuasa. Ya. Yang keempat, berkuasa. Ya. Saya ulang balik, yang pertama yakni syarat wajib haji itu ialah Islam. Yang kedua, baligh, ya, berakal. Yang ketiga, merdeka, ya. Yang keempat, mukallaf. Yang kelima ialah berkuasa. Maknanya berkuasa ni orang yang mampu melaksanakan ibadah haji. Jadi kita ni tuan-tuan, ya, hari ini oleh kerana pandemik COVID-19 masih lagi belum reda, maka kerajaan Arab Saudi tidak membenarkan, tidak mengizinkan kita rakyat Malaysia untuk melaksanakan ibadah haji. Dimasuk tahun kedua dah tuan-tuan, ya. Jadi sebab itu kita sama-samalah sama-sama berpakat, sama-sama menjaga ketetapan yang telah ditetapkan oleh kerajaan SOP, ya, agar kita terhindar daripada pandemik COVID-19. Jadi apabila habis COVID-19, insya-Allah kerajaan Arab Saudi dan juga kerajaan Malaysia sentiasa memberi kemudahan kepada rakyat kita, rakyat Malaysia, untuk melaksanakan ibadah haji, insya-Allah. Kalau tidak dapat lakukan pada tahun ini, sama-samalah kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberikan kemudahan kepada kita
untuk melaksanakan pada tahun hadapan insya-Allah. Jadi orang Islam, tuan-tuan, setiap orang Islam yang cukup syaratnya tadi, wajiblah mengerjakan haji. Di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Haji ini, tuan-tuan, dia tidak boleh buat di tempat lain. Mestilah buat di Mekah. Ianya merupakan satu ibadah. Ia merupakan satu ibadah. Menunaikan ibadah adalah bererti menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan ibadah merupakan suatu perkara yang dikatakan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Turut perintah Allah yang dalam erti kata melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menunaikan haji bukanlah kerana hendak mendapat maksud keduniaan. Dia pergi buat haji, dia pergi mengerjakan haji di Baitul Haram, bukanlah maksud keduniaan. Maksudnya bukanlah kerana nak dapat title haji, bukanlah nak dapat title hajjah, bukanlah nak sohor, nak masyhur, nak tunjuk kepada orang. Bahkan dia menunaikan haji itu adalah kerana tuntutan agama, kerana tuntutan Islam ke atas diri dia, melaksanakan haji di Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan bagi Allah itu, kerana Allah wajib atas manusia pergi ke rumah itu, yakni Baitullah. Sesiapa yang berkuasa mengadakan perjalanan kepadanya, dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu kaya dari alam semesta. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahawa barang siapa yang berkuasa, barang siapa yang mampu dari segi tenaganya, dari segi ilmu, dari segi perbelanjaannya dan sebagainya, maka hendaklah melaksanakan ibadah haji itu. Haji itu niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kerana Allah, bagi Allah, ia berjalan menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu Baitullahil Haram. Haji satu ibadah yang sudah tentu mengalami kepayahan dan kesusahan. Suatu ibadah yang menguji kesabaran kita. Suatu ibadah yang menguji tahap keimanan kita. Suatu ibadah yang perlu mengalami kesusahan dan kepayahan. Dalam suasana orang yang berjuta-juta dari seluruh pelosok dunia, orang Islam menuju ke Baitullahil Haram melaksanakan ibadah haji. Sudah tentulah kita mengalami kepayahan dan kesusahan. Bayangkan tuan-tuan, berjuta-juta manusia berada di satu tempat yang sama. Sudah tentulah ada sedikit sebanyaknya kesukaran yang dihadapi oleh kita. Jadi dalam suasana begitu, perlulah kepada kesabaran. Ingat bahawa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak berdoa kepada Allah, insya-Allah Allah permudahkan segala urusan ibadah kita di Makkah Al-Mukarramah. Namun demikian, seseorang Islam tetap menghadapi dan menanggungnya dengan perasaan yang tenang lagi gembira.
Ni tuan kitab ni sebut, ya, seseorang Islam tu tetap menghadapi dan menanggungnya, yakni kepayahan, kesukaran, kesusahan, ya, dengan perasaan yang tenang, dengan perasaan yang sabar, tenang dan sabar. InsyaAllah ada jalan keluar. Ya, InsyaAllah dia akan menghasilkan suatu ketenangan apabila ada kesabaran di dalam kita melaksanakan kepayahan, di dalam kita mengalami kesusahan dan kepayahan tersebut. Kerana dia mengetahui, dan dengan demikian barulah dikatakan mentaati Tuhannya. Kesungguhan kita mengalami kesukaran, mengalami kepayahan, ya, menghadapi, menanggung dengan perasaan yang tenang dan gembira itulah dikatakan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji tidak sebagaimana ibadah yang lain-lain yang boleh dilakukan seperti dalam tempat kediaman di negeri sendiri. Ibadah haji ini bukan seperti mana ibadah lain. Ibadah puasa, kalau kita lihat puasa boleh buat di negara kita sendiri. Ibadah sembahyang boleh buat di negara kita sendiri. Ibadah sedekah juga boleh kita lakukan di tempat kita sendiri. Namun ibadah haji tidak ada tempat lain kecuali di Makkah Al-Mukarramah, yakni di Baitullahil Haram, tawafnya di Baitullah, kemudian sa'inya di bersebelahan dengan di kawasan Masjidil Haram, kemudian pergi di Mina, keluar sedikit daripada kota Mekah, kemudian di Muzdalifah, di keluar sedikit, yakni nama begitu ianya berada di dalam kawasan kota Mekah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji ini tidak boleh dilakukan di lain-lain tempat. Seperti mana ada didakwakan oleh setengah pengikut ataupun penganut ajaran sesat ini, dia kata tidak perlu pergi ke Mekah nak buat haji itu, hanya pergi ke satu tempat yang lain. Ini fahaman yang menyeleweng daripada fahaman yang sebenarnya, yakni Islam. Kerana haji menghendaki kepada waktu yang tertentu. Ibadah haji ini ialah waktu tertentu, yakni bila bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah. Maksudnya 9 hari bulan Zulhijjah, orang yang menunaikan haji ini dia bergerak ke Mina, dia bergerak ke padang Arafah, bergerak kepada Arafah, ni bermula daripada 9 hari bulan Zulhijjah. Wajib kepada dia bermalam, berada sebentar di Mina, di Arafah, di padang Arafah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di padang Arafah inilah berjuta-juta manusia dari pelosok dunia berada di situ. Perlulah sedikit kesabaran. Suasana kita duduk di situ, duduk dalam keadaan berasak, kemudian nak pergi nak mandi dan sebagainya dalam bilik air yang terhad. Mana di situ perlu kepada kesabaran kita. Allah uji kita di situ. Kita menanggung kesabaran, insya-Allah ada ketenangan. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tempoh yang tertentu dan tempat yang tertentu pula, serta memerlukan perbelanjaan dan kesihatan tubuh badan, perlu kepada perbelanjaan. Jadi kalau kita daripada negara kita Malaysia ni untuk menunaikan haji di Makkah Al-Mukarramah, tuan-tuan, perlu perbelanjaan yang banyak. Sebab itu kita kena menyimpan niat, menyimpan untuk menunaikan
fardu haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak menyimpan. Sebab perbelanjaan ini dari masa ke semasa dia makin meningkat. Ya, ia makin meningkat. Kemudian kesihatan tubuh badan. Kena jaga juga ya, kesihatan tubuh badan kita. Manakala tubuh badan yang tak sihat, tidak berapa sempurna pekerjaan amal ibadah itu. Jadi nak buat mestilah badan yang sihat. Boleh buat sendiri. Kalaulah badan tak sihat, tuan-tuan, terpaksa kena upah orang. Kena upah orang. Kemudian kalau sakit pula, ialah susah pergerakan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Terpaksa meninggalkan kampung halaman, ialah meninggalkan kampung halaman dalam tempoh beberapa lama. Dalam tempoh sebulan lebih, tuan-tuan, tinggal kampung halaman. Serta rumah tangga, tinggal rumah tangga, waris dan sebagainya, anak pinak dan sebagainya. Terpaksa tinggal mengharungi lautan. Kalau dah orang dulu pergi menaikkan haji dengan naik kapal laut selama 3 bulan, tuan-tuan. Berada di atas kapal, barulah sampai di Makkah. Hari ini naik kapal terbang. Masanya lebih kurang 9 jam daripada Kuala Lumpur, sampailah di Jeddah. 9 jam. Dengan menanggung bermacam-macam kepayahan dan kerunsingan. Ialah payahlah, tuan-tuan, kepayahan naik kapal layar, naik kapal laut tadi 3 bulan. Kalaulah umur pendek, dia meninggal di atas kapal itu dan dikebumikan di dalam laut. Runsing, tinggal keluarga dan sebagainya. Semua ini terpaksa dilakukan dengan hati yang sabar. Terpaksa lakukan. Barulah dikatakan jihad, perjuangan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadul kabir was-saghir wad-dha'if wal mar'atil hajjah wal umrah. Riwayat An-Nasa'i. Maksudnya jihad orang tua dan kanak-kanak dan orang lemah dan orang perempuan ialah haji dan umrah. Orang yang melaksanakan haji, orang melaksanakan umrah, sama ada dia orang muda, sama ada dia orang tua, sama ada dia orang lemah, semuanya itu adalah jihad. Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, naral jihada afdalal amali. Afala tuhajidu?" Qala la, lakinna afdalal jihadi hijju mabrurun. Rawahul Bukhari. Ya Rasulullah, kami berpendapat jihad adalah seafdal amal. Maka adakah kami akan berjihad? Ia bersabda, tidak. Tetapi jihad yang afdal itu ialah haji yang baik. Haji mabrur. Ini keputusan jihad. Jihad ialah haji mabrur. Jadi maksudnya orang yang melaksanakan haji, orang yang melaksanakan umrah itu merupakan satu jihad yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan dari segi harta, pengorbanan dari segi masa, pengorbanan meninggalkan kampung halaman, berada dalam keadaan kepayahan, berada dalam kerunsingan dan sebagainya, itu merupakan satu jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah ibadah untuk diri seseorang, dan untuk menyempurnakan ibadah ini, maka wajiblah orang yang hendak mengerjakannya mempelajari segala rukun dan adab haji dengan betul. Haji ini ibadah perseorangan. Oleh sebab itu, sebelum mengerjakan haji,
seorang itu mestilah memperlengkapkan ilmunya, ilmu ibadah haji, ilmu ibadah umrah, agar ibadah haji, adab-adab, rukun-rukun haji dan segala pantang larang di dalam mengerjakan ibadah tersebut dia dapat ketahui dengan betul. Barulah ibadah haji yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang dimaksudkan daripadanya, yakni bukan namanya, bukan nama haji itu, tetapi ialah bukan pula hiasan dan pakaiannya. Bukan kerana namanya nama haji, bukan kerana perhiasannya dan pakaiannya. Perhiasan maknanya pakai kepiah, pakai jubah, pakai serban, bukan kerana itu. Kerana nak sempurnakan ibadah haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, mestilah dengan adanya ilmu. Barulah sempurna ibadah haji. Barulah dikatakan haji mabrur. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah haji merupakan satu muktamar yang maha besar. Perhimpunan umat Islam dari seluruh pelosok negara berada di satu tempat, berhimpun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh umat Islam dari segi segala bangsa. Jadi kita dapat melihat macam-macam warna kulit umat Islam di Makkah ketika mana menunaikan haji itu. Macam-macam tuan-tuan. Ada yang hitam, ada yang putih, macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, macam-macam kita dapat lihat. Maka dengan kesempatan ini dapatlah umat Islam itu berikhtiar untuk mempersatukan pendapat dengan fikiran mereka serta berusaha untuk mencari kemaslahatan hidup dalam urusan dunia dan agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallah, supaya mereka menyaksikan segala manfaat bagi mereka dan mereka menyebut nama Allah. Jadi semua orang yang menunaikan haji tadi berada dalam satu tempat yang sama, berada dalam pakaian yang serba sama, pakaian ihram, pakaian putih itu, sama tuan-tuan, dalam keadaan sama, menyebut perkataan yang sama. Ini menunjukkan satu kesatuan umat Islam. Sebab itu Allah sebutkan liyashhadu manafi'a lahum, dan mereka dapat menyaksikan hakikat persamaan manusia tadi, menyaksikan dan mengambil manfaat daripada perhimpunan muktamar yang begitu besar, hebat, perhimpunan penyatuan umat Islam. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, haji juga mengajarkan manusia hakikat persamaan. Ibadah haji ini mengajar kita bahawa hakikat persamaan, penyatuan umat Islam, persamaan dari segi akidahnya, persamaan dari segi ibadahnya, persamaan dari segi kesatuan ibadahnya. Ialah kita lihat apabila tawaf di Baitullah ini sama-sama tawaf, kemudian sa'i sama-sama sa'i, berada di Minar sama-sama melontar di Jamrah, berada di pada Muzdalifah sama-sama, dengan pakaian yang berwarna sama tuan-tuan. Tidak ada bezanya. Cuma dalam suasana keadaan sekarang ini, bagi orang yang ada duit lebih tadi, dia duduklah di tempat yang agak selesa sedikit. Jadi dia tetap pakai ihram juga tuan-tuan, pakaian ihram juga, pakaian yang putih itu, kain putih itu. Tidak ada yang besar
kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sekalian adalah berpakai ihram dalam satu keadaannya. Jadi orang yang mengerjakan haji ini pakai ihram, pakai kain yang berwarna putih gitu, yang dua helai, yang dililit di pinggang, kemudian di bahu bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan pakai telekung yang berwarna putih. Dalam satu keadaannya, dan mereka tinggalkan pakaian kemasaan yang menjadi kemegahan mereka. Jadi semasa buat haji tuan-tuan, dah tinggal dah pakaian kemegahan dia. Kalau orang Melayu, dia bangga dengan pakaian kebangsaan dia, baju Melayu kita. Bagi orang yang berada, dia bangga dengan pakaian yang mahal-mahal. Namun begitu, ketika melaksanakan ibadah haji, tidak ada dah perkara sebegitu tuan-tuan. Dia tinggal dah. Semua tinggal. Orang Melayu tinggal pakaian bahasaan dia. Orang Indonesia dia tinggal pakaian bahasaan dia. Orang Thailand dia tinggal pakaian bahasaan. Semua orang Nigeria, orang Maroko dan sebagainya, orang Afrika, orang Amerika dan sebagainya, dia tinggal pakaian kebangsaan dia dan hanya memakai pakaian ihram yang sama warnanya. Waktu itu tidak ada yang hendak dibanggakan. Tidak ada lagi dah nak dibanggakan dengan kebangsaan, dengan bangsa masing-masing. Tak ada dah. Tidak ada yang hendak diucapkan melainkan apa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapan inilah yang disebutkan berulang-ulang kali. Ucapan ini disebutkan berulang-ulang kali. Tidak ada dah ucapan lain tuan-tuan. Tidak ada ucapan nak mencarut, ucapan memaki hamun dan sebagainya. Kalau kita lihat perkara berlaku sedemikian, maka itu adalah ujian. Ujian kepada kita dan ujian juga kepada orang yang menyebut perkara sedemikian itu. Jadi kita lihat rata-rata semua yang ada di Padang Arafah, di Mina, menyebut kalimah ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah ibadah haji, ibadah yang dikerjakan di tempat yang penuh peristiwa dan sejarah lama. Kita pergi mengerjakan haji itu satu tempat yang penuh peristiwa bersejarah. Kita berada di kawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesar di situ. Kita berada di kawasan di mana Nabi Ismail membesar bersama dengan ibunya Siti Hajar setelah ditinggalkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Semuanya kita dapat merasai, kita dapat melihat, dapat menjiwai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat melihat dan merasai bagaimana kehidupan Nabi Ismail setelah ditinggalkan oleh baginda bapaknya Ibrahim alaihissalam ketika baginda kecil. Inilah hikmah tuan-tuan. Hikmah ibadah haji, salah satu daripadanya. Kemudian kita dapat melihat kesan masa hidup teringat serta terkenang di hati sebagai satu peringatan dan kenangan di sekitar kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat lihat Kaabah, kita dapat lihat Masjidil Haram itu masih kekal
masih kekal walaupun ada unsur-unsur pencerobohan dan sebagainya untuk musnahkan Baitullahil Haram, tetapi ianya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sanalah satu tempat yang doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu du'ai du'a'u yauma Arafah." Sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Pada hari Arafah, yakni 9 Zulhijjah, berada di padang Arafah. Sebaik-baik doa pada hari itu, maka bagi yang berada di sana, dia berdoalah, apa jua mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah. Maka bagi kita yang berada yang tidak menunaikan haji, disunatkan kita berpuasa pada hari tersebut dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah ketahui apa yang kita mohon kepadanya. Insya-Allah Allah terima doa kita itu. Akhirnya dapatlah ditegaskan bahawa ibadah haji adalah ibadah penuh dengan hikmah dunia dan agama. Penuh hikmah dunia dan agama. Banyaklah hikmah. Antaranya dapat kita mengenali antara satu sama lain. Dapat kita mengenali bangsa-bangsa yang ada di atas dunia ini. Dapat kita mengalami keperitan, kepayahan dalam suasana orang yang berjuta-juta ramainya itu. Perlukan kepada kesabaran. Ini antara hikmah. Orang yang mengerjakannya, yakni mengerjakan haji dalam pemeliharaan Allah dan taufiknya, sedang ia yang enggan mengerjakannya berarti berpaling dari pemeliharaan dan taufiknya. Jadi orang yang dapat melaksanakan haji ini, orang yang berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang yang enggan mengerjakan haji, enggan bukan apa tuan-tuan, bukan dengan sebab tidak boleh pergi. Enggan, tak nak, dah mampu dah, duit dah ada, semua cukupnya, tapi enggan melaksanakan haji. Maka orang ini, dia bererti dia jauh berpaling dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, serta benci kepada mengingati kebesaran dan mendapat hidayahnya orang yang tak nak buat haji. Ada tak tuan-tuan dari kalangan masyarakat kita? Ada orang yang duit banyak tetapi nak buat haji dia rasa berat, tak daftar pun haji lagi tuan-tuan. Ini masalahnya, Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan." Allahu akbar. Rasulullah menyebutkan, barang siapa yang memiliki perbekalan dan kenderaan yang menyampaikan dia ke Baitullah, orang yang ada kemampuan dari segi perbelanjaan, wang ringgit, harta dan sebagainya, ada kenderaan. Makna kenderaan di sini, kalau kita sekarang ni daripada Malaysia ke Mekah, ke Jeddah, menaiki kapal terbang, maknanya dia ada wang ringgit, ada harta, dan ia tidak mengerjakan haji, maka tidak ada atasnya satu halangan. Dia ada duit, dia mampu, dia tak pergi buat haji, dan tidak ada halangan pada dia. Tidak ada halangan, maknanya kalau dia nak pergi boleh sangat. Halangan ni kecuali halangannya ialah sakit, tidak sihat dan sebagainya, dalam suasana tidak aman.
dalam suasana pandemik COVID hari ini. Itu dikatakan halangan-halangan. Bahawa ia akan mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Jadi kalau dia enggan, ada kemampuan dan sebagainya, dia tak pergi buat, maka Rasulullah kata dia mati sebagai seorang Yahudi dan Nasrani. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita kena ada niat. Niat dalam hati kita suatu hari nanti, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan niat dalam hati kita nak pergi menunaikan ibadah haji, melaksanakan ibadah rukun Islam yang 5, kecuali kita tidak mampu, tidak ada harta, adapun halangan-halangan yang lain, maka itu bukan di luar kemampuan kita. Demikian 5 rukun Islam yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menunaikan haji. Kita telah bincangkan semuanya ini, iaitu rukun Islam yang dapat dilakukan oleh perkataan dan perbuatan amal. Rukun Islam yang dibuat dengan perkataan dan tindakan kita, perbuatan kita. Yang dilakukan oleh perkataan ialah pengucapan 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama. Yang dituturkan dengan lidah. Manakala yang dilakukan oleh perbuatan terbahagi kepada 3. Yang pertamanya perbuatan badan, seperti sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Ini amalan perbuatan yang dilakukan dengan tubuh badan. Keduanya, perbuatan harta seperti zakat. Amal ibadah kita yang dikatakan amal ibadah yang dilakukan dengan harta, yakni zakat. Rukun Islam yang keempat. Dan yang ketiganya, perbuatan atau amal paduan antara badan dan harta, yakni ibadah haji. Ibadah haji ini kalau tidak ada harta, tidak boleh nak buat ibadah haji. Maknanya amal perbuatan dengan anggota, maka kekuatan anggota ada, tetapi tidak ada harta, maka tidak boleh untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dia bergandingan. Ibadah haji ini amal yang bergandingan, yakni paduan antara kesihatan tubuh badan dan harta. Maka ada kedua-dua ini, maka bolehlah ada harta, ada kekuatan tubuh badan, maka bolehlah menunaikan haji. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kesimpulannya dalam tazkirah pada pagi ini berkenaan dengan rukun Islam yang kelima, ibadah haji merupakan satu tuntutan, satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, ianya ibadah yang dilakukan, tidak boleh dilakukan di lain tempat kecuali di Makkah Al-Mukarramah bagi orang yang mampu, yakni orang yang ada harta, orang yang sihat tubuh badan, orang yang selamat, aman dalam perjalanan untuk pergi dan balik, maka wajib kepada dia untuk melaksanakan ibadah haji. Sihat tubuh badan dan sebagainya. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ibadah haji yang banyak faedah yang dapat kita ambil daripada ibadah tersebut, yang memerlukan kesabaran, memerlukan ketabahan di dalam melaksanakan ibadah haji. Insya-Allah ada ketenangan yang kita perolehi daripada ibadah tersebut.
baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah adalah kejahilan diri saya. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.